Okay, so chapter 7, Chemical Bonding, 7.3 Intermolecular Forces, Part 1. Part 1 kita akan discuss tentang polarity dan juga dipole moment untuk basic molecular shape sahaja, okay? Yang kita yang kamu telah pun buat self study hari itu dalam dalam kelas pada hari Selasa kan. Jadi basic molecular shapes kita ada 5 kan. Nanti kita akan discuss balik. Kemudian sebenarnya bond polarity bergantung kepada electronegativity, di mana kita tahu bahawa fluorine mempunyai electronegativity yang paling tinggi because size dia kecil, okay? So across the period, size of atom semakin kecil, jadi across the period electronegativity akan meningkat, which is increasing lah. Tetapi down the group, size of atom semakin besar. Jadi apa yang berlaku? Tendency for the atom to attract bonding electron semakin rendah. Okay, so down the group, electronegativity decrease. Ataupun kamu terbalikkan dia, up the group, kita akan dapati bahawa the electronegativity akan increase. Okay, so bond polarity. Jadi sebenarnya bond polarity ni dia berkisar tentang sharing of electron, sama ada dia equal ataupun tidak. Okay, jadi bila kamu punya sharing of electron di dalam covalent bonds tidak equal disebabkan oleh electronegativity, jadi bond awak akan menjadi polar. Itu dia punya konsep, okay? Kalau sharing tu tak sama rata, jadi awak akan mendapat polar covalent bond. Okay? Jadi macam mana? Seperti yang saya cakap tadi, atom yang mempunyai electronegativity yang tinggi akan mempunyai greater share of the electrons. Okay? Disebabkan dia lagi suka menarik elektron. Jadi walaupun dia share, most of the time elektron yang dia share tu berada dekat dengan dia. Macam kamu nak bagi share apa ni? Pensel warna lah, macam kat sekolah rendah dulu kan, masa awak kanak. So nak share pensel warna, nak bagi kawan sebelah pinjam kan. Tapi awak letak bekas pensel warna tu dekat dengan awak. Macam tu lah. Macam sebab apa? Sebab awak mempunyai memiliki pensel warna tersebut. Jadi awak nak share tapi tak naklah kawan awak ambil terus kan. Macam tu lah yang berlaku di dalam covalent bond yang dibuat berdasarkan electronegativity yang berbeza. Okay? Jadi atom yang mempunyai electronegativity yang tinggi akan mempunyai greater share of the electrons. Jadi apa yang berlaku? Electron distribution akan menjadi asymmetric ataupun tidak simetri lah dan menjadikan molekul tersebut polar. Okay, so apabila sharing of electron tersebut tidak simetri, apa yang berlaku? Bahagian atom yang mempunyai electronegativity yang rendah akan mempunyai slightly positive charge. Okay, ni. Manakala bahagian atom yang mempunyai electronegativity yang tinggi akan mempunyai slight negative charge. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, kalau atom dengan electronegativity yang tinggi, dia akan mempunyai slight negative charge. Okay, negative charge. Slight negative charge kita gunakan delta minus. Okay, so huruf ni adalah delta maksudnya. Delta tu di huruf ataupun karakter delta ini digunakan untuk menerangkan dia tidak mempunyai charge seperti ion. Sebab kita tahu macam sodium, sodium plus. Kita tak letak sodium delta plus kan. So, sebab sodium plus charge itu adalah absolute charge. Maksudnya sodium itu mempunyai charge positive 1. Macam tu. Okay. Tetapi dalam case covalent bond, seperti yang kita tahu, sebab dia bukan melibatkan transfer of electron. Jadi, dia share sahaja elektron. So, bila share, siapa yang mempunyai electronegativity yang lebih tinggi, dia akan mempunyai slight negative charge. Okay, slight saja, bukan negative charge yang absolute macam pembentukan ion. Okay, manakala sekiranya atom yang lagi satu tu mempunyai electronegativity yang rendah with lower electronegativity,
Okay, dia akan mempunyai slight positive charge. Jadi slight positive charge ni kita akan gunakan simbol delta plus untuk menunjukkan bahawa atom tersebut dia dia memiliki perkongsian elektron yang lebih sedikit, macam itulah. Okay, share tapi macam tak share. Jadi dia mempunyai slight positive charge tapi dia masih share, jangan risau. Covalent bond itu masih wujud. Okay, maksudnya contohnya, okay, kita tengok. Macam ni. Kita tengok hidrogen dan juga fluorine, kita tahu bahawa fluorine ini mempunyai elektronegativiti yang tinggi berbanding hidrogen. Jadi hidrogen semasa pembentukan covalent bond di sini, apa yang berlaku adalah hidrogen akan share satu elektron, manakala fluorine akan share satu lagi elektron untuk membentuk covalent bond di tengah ni kan. Tetapi apa yang berlaku disebabkan hidrogen dia kurang elektronegatif, jadi most of the time elektron yang di-share oleh fluorine itu dia akan spend dekat area fluorine ini, menjadikan fluorine ini mempunyai partial negative charge. Oleh itu hidrogen akan mempunyai partial positive charge. Okay, semuanya bergantung kepada electronegativity. Seperti yang saya cakap tadi, hydrogen is less electronegative than fluorine. Jadi apa yang berlaku? There will be uneven sharing of electron between hydrogen atom and fluorine atom. Okay, partial positive charge at hydrogen atom while partial negative charge at fluorine atom. Jadi apa yang berlaku? HF bond, iaitu di sini bond ini adalah polar covalent bond. Okay, jadi kalau kita nak define apakah itu polar covalent bond, kita boleh tengok ke atas lah. Okay, so polar covalent bond is a bond between atoms of different electronegativity in which the distribution of bonding electron is asymmetrical. Okay, walaupun mereka share elektron di tengah-tengah ini membentuk covalent bond, tetapi distribution of the bonding electron adalah lebih berat kepada sebelah atom yang mempunyai higher electronegativity. Okay, jelas tak tentang polar covalent bond ataupun polar bond? Jelas. Jelas. Okay, so lepas ni kalau saya cakap polar bond, itu merujuk kepada polar covalent bond sebab ionic bond dia tidak ada satu bond yang jelas macam awak punya covalent bond lah. Ionic bond kan dia adalah electrostatic forces di antara positive charge dengan negative charge yang absolute. Yang ini adalah partial charge, bukannya absolute charge. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok apakah itu dipole moment. Okay, so dipole moment ataupun saya gunakan simbol mu. Okay, simbol mu ni macam simbol micro tu lah kan. Okay. Jadi dipole moment adalah the separation of charge in polar covalent bond. Okay, yang berkaitan dengan polarization. Seperti yang saya cakap tadi, semasa covalent bond dibentuk, semasa awak punya atom sharing elektron untuk membentuk covalent bond, ada atom yang lebih elektronegatif berbanding lagi satu atom. Jadi apa yang berlaku adalah berlakunya polarization di sana. Ini bermaksud ada satu atom yang akan mempunyai sharing elektron tu lebih banyak. Maksudnya semasa mereka share elektron yang di-share tu lebih banyak spend time dekat sebelah atom yang mempunyai elektronegativity yang tinggi. Okay, so konsepnya elektronegativity tinggi, shared elektron tersebut akan berada lebih pada bahagian yang mempunyai elektronegativity yang tinggi tersebut lah. Okay, so jadi untuk measure molecular polarity, kita gunakan apa yang dipanggil sebagai dipole moment. Okay, so ini adalah dipole moment, which is the product of magnitude of the charge and the distance that separates the center of the negative and the positive charge. Okay, magnitude charge tersebut, nilai charge tersebut didarabkan dengan jarak yang memisahkan partial negative dan juga partial positive charge di dalam covalent bond awak itu tadi. Okay, so ini adalah general saja. Maksudnya kamu tidak perlu tahu macam mana nak calculate
Tetapi kalau disuruh awak define, awak tahulah magnitude charge dengan distance that separate center of negative and positive charge. Okay, itu adalah definition for dipole moment. Kamu tidak perlu kira walaupun ada rumus di sini, cuma saya nak tunjukkan rumus ini merujuk kepada awak punya dipole moment lah. Okay, dan biasanya charge tersebut menggunakan unit coulomb ataupun C besar, dan R adalah distance between the charge. Biasanya kita gunakan meter lah, atau biasanya meter lah sebab kita nak gantikan coulomb meter dengan 1D ataupun device D. Ini adalah unit untuk dipole moment. Okay, so kamu perlu tahu dia secara general sajalah. Okay, so mu adalah dipole moment. Dipole moment adalah hasil darab nilai ataupun magnitude of charge dengan jarak yang memisahkan center of negative and positive charge. Itu awak perlu tahu. Kemudian unit yang digunakan untuk measure dipole moment adalah device ataupun D, okay? Di mana satu device sama dengan 3.36 darab 10 kuasa negatif 30 coulomb meter. Okay, kamu perlu tahu dia secara general sajalah. Yang kamu perlu tahu adalah dipole moment digunakan untuk measure molecular polarity. Itu sajalah. Okay, so jadi kita tidak perlu tahu pun exact value for the mu. Kamu perlu tahu just sama ada dia kosong ataupun tidak kosong. Okay, sekiranya nilai mu ataupun nilai dipole moment tadi tidak sama dengan kosong, maka molekul tersebut dikatakan polar. Tak sama dengan kosong, molekul polar. Tetapi sekiranya mu is equal to 0, molekul itu tidak polar, non-polar. Tak sama dengan 0, polar. Sama dengan 0, non-polar. Jangan terbalik pula. Tak sama dengan 0, polar. Sama dengan 0, non-polar. Okay, direction of polarity di dalam bond boleh ditunjukkan dengan menggunakan ini, anak panah dengan ada dagger di belakang ini. Okay, jadi sekiranya saya bagi awak satu bond macam HF di sini, kita tahu bahawa hydrogen less electronegative berbanding fluorine, jadi hydrogen akan mempunyai partial positive charge. Manakala kalau fluorine sebab dia more electronegative berbanding hydrogen, jadi dia akan mempunyai partial negative charge. Jadi kalau saya suruh awak tunjukkan direction of polarity, jadi kamu boleh tunjukkan dengan menggunakan dagger with arrow with dagger ni, di mana area yang ada cross end ni ataupun dagger ni diletakkan pada kawasan yang mempunyai partial positive charge. Okey, manakala kawasan yang mempunyai charge partial negatif ini, kamu akan letak arrow di sini. Macam itulah. Jadi kalau kamu tengok di sini pula yang sebelah ni untuk OH, seperti yang kamu tahu, kalau tak tahu pun kamu kena tahu di mana oksigen mempunyai electronegativity yang lebih tinggi berbanding hidrogen. Jadi kalau saya nak labelkan partial positif, saya labelkan dekat H lah. Manakala untuk partial negatif, saya akan labelkan dekat O. Sebabnya O adalah lebih electronegative berbanding hidrogen. Jadi kalau saya suruh awak tunjukkan direction of polarity, kamu lukis arrow with dagger ni tadi, di mana dagger itu diletakkan pada bahagian partial positive, which is dekat kita punya hydrogen. Manakala bahagian arrow ni tadi pula kita letakkan pada partial negative, iaitu pada kita punya oksigen. Okay, senang je. Okay, so di sini kalau kamu nak tengok nilai electronegativity, nak tahu siapa lebih electronegativity siapa lebih electronegative jadi kamu tengok kat sini, seperti yang kamu nampak dekat sini, fluorine adalah 4 flat. Jadi siapa yang dekat dengan fluorine itu akan mempunyai nilai PNG yang semakin tinggi. Gitu. Kan? So kalau kamu nampak, siapa yang mendekati fluorine akan mempunyai nilai electronegativity yang tinggi. Siapa yang jauh, kamu nampak macam francium di sini 0.7 macam tu. Sebab dia paling jauh kan. Tetapi hidrogen ni, kita tengok dia 2.1, which is lagi tinggi sikit berbanding boron di sini. Sebabnya hidrogen ni dia kecil. Jadi dari segi electronegativity, sebab saiz ni lebih kecil berbanding awak punya boron, apa yang berlaku? Dia mempunyai slight electronegative dan boron. Okay. So technically siapa yang dekat dengan fluorine akan mempunyai nilai electronegativity yang tinggi.
Cuma kena berhati-hati sikit dengan hidrogen. Nilai dia tinggi sedikit berbanding boron. Disebabkan oleh saiz dia yang lebih kecil berbanding boron. Okay, so next. Boleh tak try ni? Indicate the direction in which the shared electron pair is shifted in the covalent bonds given below. Jadi, seperti yang saya ajar tadi, first kali apa yang awak kena buat adalah untuk melabelkan delta plus dan delta minus berdasarkan electronegativity of the atoms. Okay, contohnya macam CO di sini. Okay, so kalau kamu tak percaya, carbon 2.5. Oksigen pula 3.5. Siapa lebih elektronegatif? Oksigen. Yes, oksigen. Jadi apabila saya nak labelkan delta plus dan delta minus, saya akan labelkan delta plus pada mana? Karbon ke oksigen? Delta plus. Yang mana less elektronegatif? Yes, jadi di sini kita punya delta plus. Jadi oksigen adalah delta minus kerana oksigen is more electronegative berbanding carbon. Okay. So bila saya suruh awak tunjuk direction of polarity tadi, saya boleh buat macam ni. Nah, siap. Okay. So yang seterusnya, O dengan F. Siapa lebih electronegative? F. F. Jadi F delta plus ke delta minus? Minus. Pandai. So delta minus, O delta plus. Okay, so kalau saya nak lukis dia punya direction of polarity macam ni. Okay, seterusnya HS. Siapa lebih elektronegatif? H atau S? Okay, so kalau tak tahu tengok sini. S 2.5. Ingat benda ni tak ada dalam jadual ni tak ada dalam exam tau. Awak kena, itulah saya cakap, awak kena siapa yang dekat dengan fluorine tinggilah berbanding hidrogen, lagi jauh kan. Jadi hidrogen 2.1, sulfur 2.5. Jadi apa yang berlaku? Siapa lebih elektronegatif tadi? S. Yes, so sini delta minus, ni delta plus. Senang je kan? So ini adalah kita punya direction of polarity. Okay, S dengan O, siapa lebih elektronegatif? O. O. Okay, so O delta minus, S delta plus. Okay, B dengan H. Saya mention tadi kan? B dengan H, B 2.0, H 2.1. Siapa lebih elektronegatif? H. H. Okay, so kita akan letakkan delta minus pada H. Jarang-jarang H delta minus. Tapi bila dia dengan boron, dia jadi delta minus. Okay, so direction of polarity kita akan dapat macam ni lah. Okay, so carbon dengan klorin. Tengok balik. Carbon 2.5, klorin. Yes, okay, so klorin delta minus, carbon delta plus. Nitrogen dengan hidrogen. Okay, so nitrogen ni. So siapa? Nitrogen. Okay, good. H. H lebih N lebih elektronegatif H lebih elektropositif ataupun less elektronegatif. So macam ni lah. Silikon dengan oksigen. So kalau kamu nampak oksigen je kan, sebenarnya oksigen tu dekat dengan F. Nampak? So dia tinggi nilai dia. So apa-apa pun biasanya dia akan mempunyai nilai elektronegativity yang lebih tinggi di dalam bond lah. Jadi di sini kita akan dapat dalam covalent bond so ni ada delta minus, ni ada delta plus. Jadi kita akan dapat dia punya bond polarity macam ni. Yang sebelah sini, O dengan O, siapa lebih elektronegatif? Sama So, same electronegativity. Jadi, kalau same electronegativity, macam ni kita nak letak delta plus dengan delta minus tu?
Boleh Tiada. tak? Tiada. Bagus. Scholastica. Okay. So, semi-electronegativity maksudnya no partial charges. Jadi bila tak ada partial charges, oksigen O dengan O, oksigen OO OO bond, OO covalent bond adalah non-polar bond. Okey. Manakala yang lain daripada ni semuanya adalah polar bond. Okey. Macam itulah. Senang je kan? Okey. So, seterusnya. Kita dah tahu macam mana kita nak decide bond tu polar ataupun tidak. Sekarang ni macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak determine molekul tersebut polar ataupun tidak. Okay. Tadi tu kita nak decide polar or non-polar covalent bond. Sekarang ni determining polar and non-polar molecules. Okay, so 3 step saja. Yang pertama sekali adalah use electronegativity values to predict the bond dipole seperti mana yang kita buat tadi lah macam ni kan. Yang kedua, gunakan Vesper theory. Ingat lagi tak? Vesper theory ni apa? Chapter 7.2, ingat tak? Siapa tengok? Saya tengok view dia ada 20 je. Saya assume yang lain tengok nota lah. Boleh Tengok lah, tak? ingat masih dikit. Apa? Ingat tapi lupa. Kamu ni. Okay, so Vesper theory ini adalah valence shell electron pair repulsion. Okay. Dan Vesper theory ini digunakan untuk predict molecular shape di mana kita ada 5 basic molecular shapes. Siapa tahu apakah basic molecular shape tersebut? AB2. Ataupun molecular geometry. Siapa cakap tadi? AB2? AB2 tu dia punya kelas. Okay, so kalau AB2, apa dia punya shape? Tengok tak video saya ni? Yang linear tu kan. Apa? AB2 adalah? Linear. Linear. Okay, so kalau saya nak lukis AB2 macam ni lah. AB. Silap. A tu adalah centratum dia kan? So AB. Macam ni. Okay, seterusnya kita ada AB3. Apakah dia punya shape? Kalau saya lukis, dia akan jadi macam ni. A, B, macam ni. Apa bentuk dia ni? Trigonal. Trigonal planar. Okay, pandai. Trigonal planar. Okay, selain daripada tu kita ada AB4. Kalau saya lukis, jadi macam ni. Ni keluar daripada kertas. Kalau saya letak compound yang mempunyai shape AB4, sibuk lah benda ni. Dia akan keluar daripada kertas yang bawah ni. Yang ni pula akan masuk ke dalam kertas. Apa nama dia ni? Tetrahedral. Yes, tetrahedral. Tetrahedral. Lepas tu kita ada AB5 pula. AB5, kalau saya lukis, saya akan dapat macam ni. AB. Okay, yang ni. Yang kurus tu semuanya di atas kertas. Yang wedges macam ni, maksudnya dia keluar daripada kertas. Okay, so yang satu, ni. Ni masuk ke dalam kertas. Apa nama dia ni? Trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid. Okay. Trigonal bipyramid. Yes. Kenapa dia trigonal bipyramidal Kenapa trigonal? Siapa tahu? Sebab yang kurus 3. Kita kata. Macam ni sebenarnya, kamu nampak tak? Kalau saya sambungkan B dengan ni, saya sambungkan ni, segitiga tak bentuk dia?
Segitiga kan? Ya. Sebab tu dia Ya. trigonal. Kenapa dia piramid? Okay, so kalau saya sambungkan ke atap ni, nampak tak macam piramid? Nampak tak macam piramid? Ke tak nampak? Nampak. Nampak Kalau tak nampak beritahu Biasanya saya suruh awak buat apa ni? Kalau dalam kelas saya suruh awak beli plasticine dengan apa? Pencongkit gigi, awak buat sendiri. Tak nampak. Okay? So itu adalah piramid kita. Piramid yang bertapak segitiga. Tetapi kalau kamu nampak, kalau saya sambungkan pula yang bawah ni, ini adalah satu lagi piramid. Sebab itulah dia bipyramidal sebab ada dua piramid, kamu gabungkan kat tapak dia. Jadi dia jadi bipyramidal. Kenapa trigonal? Sebab tapak dia bersegi tiga. Jadi dia adalah trigonal bipyramidal. Kalau tetrahedral ni dia macam tripod, okey, kamu bayangkan tripod, lepas kamu letak kamera kat atas kan. Ini adalah tetrahedral lah. Okey. Kalau trigonal planar ni tak ada masalah kan, segitiga dan semuanya di atas kertas. Planar tu maksudnya kalau molekul tu besar lah, awak letak atas meja dia akan rata macam tu. Maksudnya tak ada yang terkeluar ke atas lah, tak ada yang masuk dalam meja lah, macam tu. Okay. Okay, so ada bond angle juga kan? Siapa ingat bond angle dia? Kalau linear berapa bond angle dia? Kalau macam ni, linear. 180. Yeah, 180 darjah. Kalau trigonal planar, berapa? 120. Okay, pandai. Ian. Okay, so untuk tetrahedral, berapa? Di sini. Ini nombor dia pelik sikit kan? 109.5. 5. Okay, good. Okay, so untuk trigonal bipyramidal kita ada dua bond angle. Yang pertama sekali adalah di antara yang kurus dengan yang kurus dengan yang kurus dengan yang ni. Sebenarnya kan, ini dengan ni 90 darjah, ini dengan ni 90 darjah, ini dengan ni 90 darjah, ini dengan ni 90 darjah juga. Okay, so di antara yang saya bulatkan ini, okay, yang saya bulatkan tu dengan yang saya tak bulatkan, bond angle dia adalah 90 darjah. Okay, tetapi di antara merah, saya bulatkan merah, di antara merah dengan merah, bond angle dia akan menjadi 120. Okay, so kalau saya tanya, apakah bond angle B ini dengan B ini? 90 darjah lah kan? B ini dengan B ini 90 darjah juga. Kalau B ini dengan B ini 90 darjah juga. Kalau B ini dengan B ini 90 darjah juga. Tetapi bond angle di antara B yang merah dengan B yang merah adalah berapa? 120. Berapa? 120. 120 darjah. Okey. Merah, ingat merah dengan merah 120 darjah. Merah dengan biru 90 darjah. Okey, so di sini adalah 120 darjah. Okey, degree dia. Bond angle yang kita discuss ni. Okey, so kemudian last kali kita ada satu lagi shape iaitu AB6. Di mana kalau saya lukis, so kita ada A di tengah, lepas kita ada B di sini. So ni terkeluar daripada kertas, ini termasuk ke dalam kertas, ini keluar, ini masuk dalam kertas. Okay, jadi sebenarnya kan apa yang saya masukkan tu adalah kalau saya letak komponen atas meja, yang B yang ni, yang depan ni akan tercongok keluar ke atas meja. Manakala B yang saya guna dash-dash ni akan masuk ke dalam meja. Okay, tetapi kalau kamu tengok daripada mana sudut sekalipun, kamu akan dapati bahawa dia punya bond angle adalah satu saja iaitu 90 darjah. Okay, jadi yang ada dua bond angle adalah trigonal bipyramidal sahaja yang awak kena tahulah. Okay, so itu adalah Vesper theory. Vesper theory digunakan untuk predict molecular shape. Okay, sebelum ni kamu pandai lukis V structure saja kan?
Pasukan molekul structure tersebut kamu tak tahu pun shape dia apa. Jadi Vesper theory ni digunakan untuk predict shape tersebut. Okay, so from the molecular shape, determine whether the bond dipoles cancel each other to give non-polar molecule ataupun combine to produce a resultant dipole moment for the molecule. Okay, nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh apa yang dimasukkan dengan resultant dipole moment ni lah. Okay, dipole moment tadi kan kita dah belajar tadi. Ini adalah dipole moment, di mana kalau dipole moment tidak sama dengan kosong, dia akan menjadi polar. Kalau sama dengan kosong, dia akan menjadi non-polar. Okay. Okay, so untuk diatomic molecule seperti hydrogen fluoride yang kita tunjukkan tadi, okay, kalau saya tanya apakah dia punya molecular geometry, obviously linear. Okay, kenapa linear? Sebabnya dia tidak ada bond lain, dia lurus saja kan. Okay, dia punya shape dia adalah linear lah. Okay, sebab dia ada dua sahaja atom, jadi dia ada satu bond saja kan. Jadi macam mana kita nak letak bond angle dia? Kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? So jadi untuk molekul yang terdiri daripada dua atom sahaja, shape dia linear lah. Okay. Jadi sekiranya atom yang membentuk covalent bond tersebut berbeza elektronegativity, molekul seperti ini akan menjadi polar molecules. Okay. In simple, HF adalah polar bond. Jadi, dia adalah polar molecules. Jelas tak di sini? Jelas, sir. Okey. Sebab dia ada dua atom saja dan disebabkan berbeza electronegativity, jadi bond ini adalah polar bond. Disebabkan dia adalah polar bond, automatically dia adalah polar molecules untuk diatomic molecules. Okey. Jadi kalau saya tanya apa ni? Oksigen. Seperti yang saya tunjuk tadi kan. Okay, so kalau saya bagi awak oksigen, so ini adalah Lewis structure untuk oksigen. Dia linear juga, shape dia ataupun molecular geometry dia linear juga. Tetapi adakah O ini berbeza electronegativity dengan O ini? Tidak, sebab oksigen kan samalah. Jadi OO bond is non-polar bond. Okay. Jadi OO ataupun oksigen O2 is non-polar molecule. Macam itulah. Sengaja. Sebab dia adalah diatomic. Jadi kalau diatomic ni, senang saja kita nak tentukan dia non-polar ke polar molecule. Kita tengok bond dia polar ataupun tidak. Simple saja. Kalau HF ni tadi, sebab dia adalah polar bond, jadi dia adalah polar molecule. Okay, ni seperti yang saya cakapkan tadi lah. Okay, so H kurang elektronegatif berbanding F. F lebih elektronegatif berbanding H. Jadi kita boleh tukis dia punya direction of polarity ke sana. Okay. Jadi dia ada resultant dipole ke sana. Oleh itu, disebabkan dia ada resultant dipole ke sana, dia punya resultant dipole moment dia adalah tidak sama dengan kosong. Jadi bila resultant dipole moment tidak sama dengan kosong, jadi dia adalah polar compound. HF bond is a polar bond, di mana sebab dia ada satu saja bond, jadi the bond dipole is not cancelled out. Jadi dia ada resultant dipole mu is not equal to 0 dan menjadikan HF molecule is a polar compound ataupun polar molecule. Okey, so kita tengok pula. Ni yang susah sedikit. Sekiranya molekul awak mempunyai lebih daripada 2 atom, macam CH3Cl. Okey, kita ada 5 atoms. So macam mana kita nak tentukan molekul tersebut polar ataupun tidak? However, a molecule that contains polar bonds has more than 2 atoms can be polar or non-polar. Okay? Apa yang maksudkan dengan ayat ni adalah dalam molekul yang mempunyai lebih daripada 2 atom, walaupun dia mempunyai polar bond, dia boleh jadi polar, dia boleh jadi non-polar molecule.
bergantung kepada shape. Kalau yang tadi, macam diatomic ni, dia punya bond polar, maka molekul dia polar. Tetapi, untuk molekul yang mempunyai lebih daripada 2 atom, contoh macam CH3Cl, dia ada polar bond dalam dia. Tetapi tak semestinya molekul tersebut polar. Dan sebenarnya dia bergantung kepada resultant dipole ataupun overall dipole moment untuk molekul tersebut. Okay, so the overall dipole moment of a polyatomic molecules is the sum of its bond dipole. Dan inilah yang akan menentukan molekul tersebut polar ataupun non-polar molekul. Okay, bezakan polar bond adalah bond tersebut. Polar molekul adalah kamu tengok secara keseluruhan sama ada molekul tersebut polar ataupun tidak polar ataupun non-polar. Okay? Okay, so kita tengok yang pertama, contoh yang pertama. Okay, so kata kuncinya adalah if the electron distribution is symmetrical, molekul tersebut akan non-polar. Sebagai contoh, kamu tengok CO2. Okay, so berdasarkan kita punya Lewis structure, CO2 mempunyai molecular geometry linear. Okay, okay. Jadi, walaupun CO bond ini adalah polar bond, sebabnya C adalah less electronegative berbanding O. Jadi, saya boleh tulis delta plus pada karbon dan delta minus pada oksigen. Disebabkan ada perbezaan electronegativity ini dan kita ada partial charges di sini, jadi kita boleh lukis dia punya direction of polarity, which is daripada karbon ke oksigen. Sama juga dengan CO bond yang sebelah sini, disebabkan di sini adalah delta plus, oksigen ini adalah delta minus. Jadi apa yang berlaku, saya boleh tulis ataupun saya boleh lukis direction of polarity seperti ini. Dagger di sini, arrow di sini. Okay? Jadi CO bond, kedua-dua bond ini adalah polar. Tetapi, however, the bond dipoles are equal in magnitude but exactly opposite in direction. Dia macam ni lah, kamu ada apa ni? Kuih kan. Lepas tu ada seorang ni namanya Ariana. Yang kedua ni pula nama dia Scholastica. Ariana dengan Scholastica ni mempunyai kekuatan yang sama. Macam tu lah. Jadi nak rebut kuih kan, cuba yang kuih itu tak koyak lah. Okay, so Scholastica tarik ke sini dengan daya yang sama seperti mana Ariana tarik ke arah sini kuih tersebut lah. Okay, jadi apa yang berlaku adalah, adakah kuih itu bergerak? Kalau saya tandakan kat bawah ni, saya tandakan line kan. Lepas tu Ariana tarik ke sebelah kanan, Scholastica tarik ke sebelah kiri. Adakah kuih itu bergerak daripada line itu? Bergerak tak? Tidak kan? Samalah macam ni. Maksudnya, kalaulah karbon ini ditarik oleh oksigen sebelah sini dengan oksigen sebelah sini, disebabkan oksigen ini mempunyai kekuatan yang sama, jadi apa yang berlaku? Karbon ni akan stay dekat sini. Okay, jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah bond dipole ini telah pun cancel each other out sebab direction dia bertentangan dan kekuatan bond polarity tadi adalah sama. Jadi apa yang berlaku? Ini cancel ini. Jadi tidak ada resultant dipole. Jadi mu is equal to 0. Disebabkan mu is equal to 0, mu is equal to 0, the resultant dipole is equal to 0. Jadi CO2 is a non-polar molecule. Walaupun CO bond di dalam CO2 adalah polar bond. Jelas Jelas. Yes, sir. Okay, good. Okay, so kita tengok pula BH3. Okay, so BH3 ini adalah kita punya Lewis structure dan dia adopt sebab dia ada 3 terminal atom kan. Jadi dia adopt trigonal planar molecular geometry lah. Okay, so seperti kita tahu PH bonds adalah polar bonds.
di mana H lebih elektronegatif berbanding B kan. Jadi kita boleh lukis dia punya direction of polarity macam ni. Okay, so sama juga macam tadi. Kalau macam ni kamu jelas lah kan, ni cancel dengan ni kan. Tapi kalau 3 ni, kalau ni cancel dengan ni nak cancel dengan siapa? Okay, so cuba bayangkan balik kuih tu tadi. Kita ada Scholastica tarik ke sini. Ariana ada tak dalam kelas kita saya rasa ada orang nama, ada student nama Ariana. Okay, so ni Ariana, ni siapa Sarah. So Sarah kat sini. So Sarah tarik ke sini dengan kekuatan yang sama, Scholastica tarik ke sini dengan kekuatan yang sama, Ariana tarik ke sini dengan kekuatan yang sama. Jadi apa yang berlaku? Adakah tak nak kuih lah. Kuih macam boleh koyak kan. Apa pasu. Pasu lah. Pasu susah sikit nak koyak. Okay, so adakah pasu itu bergerak daripada point ini? Tidak, sir. Tidak. Macam tu lah. So kamu bayangkan macam trigonal planar ni macam tu jugalah. Di mana ada 3 orang tarik pada arah yang bertentangan dengan kekuatan yang sama. Okay, jadi apa yang berlaku? Dia tidak akan bergerak. Sama juga dengan B ni lah. Okay, cumanya kamu bayangkan dia punya direction of polarity ni dengan magnitude of polarity yang sama akan cancel each other. Kalau daripada gambar ni kamu tahu dia tentang force ataupun tenaga kan. Force tu apa yang bahasa Melayu? Daya kan? Daya. So daya itu is cancel out. Macam tu. Kerana direction dia bertentangan dengan kekuatan yang sama. Okay? Tetapi in case of kita punya molecules, dia punya bond polarity mempunyai direction yang opposite ataupun different direction. Okay? Dan kekuatan dia pula sama ataupun magnitude dia adalah sama. Jadi dia setiap daripada bond dipole ini cancel each other out. Jadi tiada resultant dipole. Okay? Macam tu. Jadi walaupun BH bond adalah polar, tetapi BH3 molecules adalah non-polar. Okay, kita tengok contoh lagi. Macam ni, CH4. Okay, so CH4, kali ni kalau kamu nampak hidrogen adalah less electronegative berbanding carbon. Jadi kalau saya lukis bond polarity dia ke arah carbon. Macam tu, okay? Macam ni. Okay? Dia macam ni pula. So kita ada pasu. Kali ni instead of dia tarik, dia tolak. So dia tolak. Orang daripada sini pun tolak pasu tersebut. Orang daripada sini pun tolak pasu tersebut. Orang di sini pun tolak pasu tersebut. Dia tolak ke dalam, tolak dengan kuasa yang sama. Adakah pasu itu akan berubah tempat? Tidak. Tidak. Sama juga dengan kita punya bond dipoles ini di mana semua bond dipoles ke arah dalam. Jadi dia cancel each other out. Nampak ni? Ni kan opposite direction. Yang ni pula opposite direction juga. Jadi dia punya bond dipole is cancelling each other out. Okay. Jadi disebabkan bond dipoles cancel each other out, jadi the resultant dipole is mu is equal to 0 as well. Therefore, CH4 is a non-polar molecule. Walaupun di dalam molekul tersebut mempunyai polar bond, which is CH bond itu tadi. Okay, so seterusnya kita tengok PCl5. Okay, so PCl5 ni pun sama juga. Okay, kita tahu bahawa P is less electronegative berbanding chlorine. Jadi saya boleh lukis dia punya bond dipoles ini seperti inilah, ataupun dia punya direction of polarity ini adalah seperti ini. Okay, jadi kalau kamu nampak yang ini ke atas dan ke bawah dia punya arah kan. Jadi ini dengan ini cancel each other out. Yang ni pula tarik ke sini, yang ni tarik ke luar dengan angle 120, yang ni pula tarik ke dalam dengan angle 120 juga. Jadi apa yang berlaku? The bond dipoles are also cancelling each other out. Okay? Yang tiga ni cancel each other out. Yang dua ni pun cancel each other out. Okay? Jadi apa yang berlaku? Walaupun PCl bonds adalah polar,
tetapi disebabkan bond dipole tersebut equal in magnitude tetapi exactly opposite in direction, jadi the bond dipoles cancel each other and there will be no resultant dipole. Therefore, walaupun PCl adalah polar bonds, PCl5 is a non-polar molecule. Okay, jelas? Jelas, sir. Okay, good. Okay, so seterusnya SF6 sama juga. Okay, so kalau saya lukis dia punya bond dipole sebab fluorine lebih elektronegatif berbanding sulfur kan. Jadi bond dipoles dia juga mempunyai opposite direction kalau kamu nampak. Dia punya bond dipoles sebab dia adalah bond yang sama, jadi dia punya magnitude tu pun sama lah kan. Magnitude of the dipole moment tu sama. Jadi bila mereka bila the bond dipole is acting on opposite direction dengan magnitude yang sama, jadi mereka akan cancel each other out juga. Jadi walaupun SF bonds adalah polar bonds disebabkan bond dipole tersebut equal in magnitude tetapi opposite in direction, jadi the bond dipoles cancel each other and there will be no resultant dipole. Maka SF6 is a non-polar molecule walaupun SF adalah polar bond. Okay. So apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah mana-mana molekul yang adopt basic molecular geometry dengan terminal atom yang sama, mesti kena sama terminal atom dia. Kalau satu je lain, dia akan menjadi polar. Okay? Okay, so seperti yang saya cakap tadi, mana-mana molekul dengan basic molecular geometry dengan similar terminal atoms adalah non-polar molecules, even though they have polar bonds. Okay, itu adalah contoh-contoh tadi lah. Tetapi ada juga kes di mana walaupun terdapat dua, nampak ni, okay, instead of semua terminal atom dia adalah Cl, kita ada fluorine di sini. Ni fluorine, ni fluorine. Jadi apa yang berlaku adalah bond dipoles ini dengan ini akan cancel each other out. Manakala bond dipoles yang ini dan juga ini akan cancel each other out juga. Okay. Ini adalah unik untuk trigonal bipyramidal. Okay. Jadi PF dan PCl bonds adalah polar tetapi the bond dipoles are equal in magnitude but exactly opposite in direction. Jadi apa yang berlaku, bond dipoles akan cancel each other dan there will be no resultant dipole. Jadi PF2Cl2 is also a non-polar molecule. Okay. Tapi kalau saya gantikan sini Cl, terus jadi polar. Sebabnya magnitude of PCl bond ini adalah lebih kecil berbanding PF. Okay, sebab kita tahu F ini adalah lebih elektronegatif berbanding Cl. Okay, jadi kalau di sini saya letak Cl, memang Cl ni tarik ke sini. Tetapi PF ni dia tarik ke sini dengan magnitude yang lebih besar. Jadi dia akan ada resultant dipole moment ke arah fluorine. Okay. Tetapi disebabkan di sini fluorine, maka dia cancel each other out. Boleh faham? Yes. Boleh, sir. Okay, good. Okay, so kita tengok pula macam ni tadi. Contoh yang asal saya bagi untuk linear adalah CO2 kan. Sini C, sini O kan. So kedua-dua bond tu sama dia punya bond direction dia ataupun bond polarity dia, direction of the bond polarity dia dan juga dia punya magnitude dia sama. Tapi apa yang berlaku di sini adalah bond yang di sebelah sini adalah HC ataupun CH bond kan. Jadi H adalah less electronegative berbanding C. Jadi bila saya lukis dia punya bond polarity ataupun dia punya direction of polarity, saya dapati dia punya direction adalah ke sana. Cn pula, C adalah less electronegative berbanding nitrogen. Jadi apa yang berlaku, saya lukis dia punya bond polarity, direction dia ke sana. Jadi HC tolak ke sana, Cn pun tolak ke sana, jadi kita akan ada resultant dipole moment ke arah sana. Nampak? Jadi disebabkan ada resultant dipole moment which is not equal to 0, jadi HCN dia adalah polar molecules. Ini adalah disebabkan oleh the bond dipoles
are not equal in magnitude and not similar in direction. Okay? Sorry, and similar in direction. Okay? Jadi, sama semua arah ke sana kan? Jadi, apa yang berlaku? Tidak ada bond dipoles yang dibatalkan. Okay? So, kita boleh cakap, there are no bond dipoles cancelling each other. Ataupun bond dipoles do not cancel each other. Sebabnya direction dia sama, dia punya magnitude pun tak equal kan? Okay, so there will be a resultant dipole moment. Kamu tidak perlu tulis nilai dia berapa. Just tulis mu is not equal to 0. Jadi HCN is a polar molecule. Nampak tak macam mana molekul tu menjadi polar? Okay, dia ada polar bonds dan dia punya direction sama dan magnitude dia tak sama. Jadi apa yang berlaku? Akan ada resultant dipole moment menjadikan molekul tersebut polar. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Tadi contoh yang saya bagi asalnya adalah CH4 di mana semua terminal atoms adalah sama. Tetapi kali ni kita ada satu atoms yang tidak sama iaitu kita punya Cl di sini. Okay, jadi apa yang berlaku adalah semua dipole moment yang di bawah ini adalah directing towards carbon macam ni. Okay, biasanya ada hidrogen lagi satu yang ke arah carbon juga. Jadi cancel each other out. Tetapi apa yang berlaku di sini, saya dah gantikan hidrogen tersebut dengan chlorine. So, disebabkan carbon is less electronegative than chlorine. So, untuk CCl bond, C adalah delta plus, Cl adalah delta minus. Therefore, dia punya direction of polarity untuk CCl bond adalah ke sana. Okay, dia jadi similar direction dengan yang lain. Okay, so apa yang berlaku, dia akan ada resultant dipole ke arah chlorine macam tu. Okay, so resultant dipole is not equal to 0. Okay, disebabkan oleh the bond dipoles not equal in magnitude and similar in direction sebab semua ke atas kan. Tak ada siapa pun yang cancel kan, macam tadi. Okay, jadi the bond dipoles do not cancel each other out. So there will be a resultant dipole moment. Mu is not equal to 0. Therefore, CH3Cl is a polar molecule. Sebab tu saya cakap, walaupun molekul geometri dia adalah basic tetrahedral, tetapi terminal atom dia satu daripadanya telah menjadi lain. Jadi apa yang berlaku? Dia akan menjadi a polar molecule disebabkan oleh direction of the polarity dan juga magnitude dia adalah berbeza. Okay? Okay, jelas? Okay, masih okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, so kita tengok lagi contoh yang ni. Sama juga, saya gantikan dua hidrogen dengan klorin di sini. Okay, sini klorin, sini klorin. Jadi apa yang berlaku adalah mereka akan mempunyai direction yang sama, nampak? Mana? Okay, mana? Tak ada siapa pun yang cancelkan bond dipole sama sendiri. Jadi kita akan ada resultant dipole ke sana. Macam tu. Sebab semua orang pun tarik ke sana kan. Jadi kita akan ada resultant dipole ke sana. Okay, disebabkan bond dipoles kita tadi mempunyai magnitude yang tak sama tetapi direction dia sama pula. So apa yang berlaku? The bond dipoles do not cancel each other. Making the resultant dipole is not equal to 0. Maksudnya adalah resultant dipole ataupun resultant movement kalau kamu tengok berdasarkan yang saya cakap tarik-tarik tadi kan. Jadi CH dan juga CCl bond adalah polar bonds menjadikan CH2Cl2 juga adalah polar molecule. Semuanya adalah disebabkan oleh bond dipole awak tidak membatalkan sesama sendiri. Okay, jadi kita ada resultant dipole. Okay, next kita tengok. Okay, so CHCl3. Kali ni apa yang kamu nampak adalah lain semua adalah Cl, tiba-tiba ada H satu kat sini. Okay, samalah case dia macam yang ini tadi. Tiba-tiba ada satu yang terminal atom dia berbeza. Jadi apa yang berlaku, sama juga case dia juga. Okay, sebab kita tahu bahawa bond dipole untuk CH bond dia akan ke arah carbon, tetapi untuk atom-atom yang lain ni dia akan keluar daripada carbon. Okay, untuk CCl bond ni semua keluar. Jadi apa yang berlaku, kita akan ada resultant dipole ke arah awak. Macam ke depan macam tu.
Anak panah ni nampak macam ke tepi kan? Sebenarnya dia ke depan, ke arah awak. Ke arah awak. Macam tu. Okay. Jadi apa yang berlaku? The bond dipoles are not equal in magnitude and similar in direction. Jadi the bond dipoles do not cancel each other. With the resultant dipole mu is not equal to 0. Jadi CH-Cl3 is a polar molecule. Okay, so jelas dari sini bahawa bila kamu gantikan satu saja terminal atom dengan satu atom yang lain, dia akan menyebabkan magnitude bond dipole yang wujud di dalam molekul awak jadi tak sama dan juga dia punya direction jadi sama. Excuse me. Okay, jadi apa yang berlaku? Awak punya bond dipoles tidak akan membatalkan sesama sendiri. Berbeza dengan sekiranya semua terminal atom awak adalah sama. Kalau sama, dia akan mempunyai direction yang bertentangan dan dia akan membatalkan bond dipole sesama sendiri, menjadikan resultant dipole sama dengan kosong. Sebab tu molekul awak jadi non-polar kan. Tapi dalam kes ni sebab ada satu H, jadi dia tidak membatalkan awak punya resultant dipole. Jadi kita mendapat molekul yang polar. Okay, so habis untuk part 1.